Thank you, brother Detektif Wan. Apa hukum orang awam taklid pada ulama tanpa diberitahu dalil? Soalan daripada Azri Sila Hashim. doktor. Wow. Padu. Kita punya soalan memang gila-gila punya. Sekali lagi, apa hukum orang awam taklid pada ulama tanpa diberitahu dalil? Sebenarnya Allah Azza wa Jalla mewajibkan kita mengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu asal. Sebab itu golongan sahabat dia orang ikut Nabi dan kita pun wajib ikut Nabi. Tapi bila masuk zaman-zaman yang terkemudian ni, orang dah tak mampu dah nak ambil hukum daripada dalil secara direct kerana kelemahan bahasa, kerana tak mampu nak belajar, tak mampu nak jadi mujtahid mutlak. Jadi di situlah timbulnya satu perbahasan rukhsah untuk orang awam ni ikut ulama taklid tanpa mengetahui dalil. Jadi itu adalah satu rukhsah bagi orang awam. Jadi orang awam memang tak wajib tahu dalil. Jadi habis tu yang doktor pergi baca dalil tu buat apa? Orang tanyakan, yang kau pergi baca dalil tu buat apa, Dora? Dia tak wajib, tak semestinya tak boleh. Tak wajib, tak semestinya tak boleh. Dia tak wajib je. Tapi kalau dia nak dengar, kita bagilah. Samalah macam orang apa? Orang tanya, contohlah kita nak pergi beli kereta umpamanya kan. Kita tanya dekat salesman tu, ni bagus tak bagus ni? Kan, kereta ni. Dia kata bagus. Tolong cerita sikit kat saya apa bagusnya. Takkan salesman nak kata awak ni dalam bab enjin, awak ni orang awam je, tak payah tahulah dalil. Kita kata saya nak tahulah sikit sebab saya nak beli. Komitmen 9 tahun ni kan. Jadi mengetahui dalil bukanlah satu kewajipan bagi orang awam. Tapi kalau orang awam tu nak tahu dalilnya, kita bagi tahulah. Dia bukan satu larangan. Sebab Nabi SAW sebut kan, naddarallahu imra'an sami'a maqalati wa wa'aha wa hafidhaha wa addaha kama sami' farubba muballighin aw amin sami'. Atau kama qala, Nabi SAW mengatakan, moga Allah menceriakan orang, wajah orang yang mendengar kalamku, memahaminya, menghafalnya dan menyampaikannya seperti mana yang dia dengar. Mungkin orang yang disampaikan itu lebih faham daripada orang yang menyampaikan. Jadi dia nak dengar kalam Nabi. Macam kita lah kan. Dia kadang-kadang ada, bila baru ni saya pergi pesta buku antarabangsa di PWTC kan. Buat sedikit macam macam kongsi, sharing moment lah. Bukan mengajar kuliah. Saya tak baca hadis pun, saya tak baca Al-Quran pun masa tu. Cerita sharing moment. Lepas tu ada 2-3 orang datang kat saya. Dia kata, Ustaz boleh tolong tak? Kata, tolong saya nak rakam Ustaz bagi ucapan sikit. Saya kata nak buat apa saya bagi ucapan? Tak ada, kawan saya tak boleh datang. Jadi dia tak percaya saya boleh datang. Jadi saya nak Ustaz cakap sikit untuk kawan saya. Dia pergi tahu nama. Saya kata, tak payah kot. Dia kata, tolonglah saya bukan jumpa selalu. Saya nak bagi tahu apa? Nak bagi tahu, itu orang yang kita selalu dengar kat YouTube. Kadang-kadang kita pun rasa nak dengar live. Kita nak dengar satu ucapan yang spesifik untuk dia kan. Bahkan kadang-kadang masa sign buku tu pun dia nak tulis nama dia tu. Sebagai bukti memang dia dapat jumpa live tu. Dia tak nak sign yang chop, dia nak sign yang hidup. Itu kita dengan orang yang kita suka. Apatah lagi dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjadi tokoh kita. Dah tentulah bila orang kata yang ni sunnah, saya nak dengar kalam Nabi tu boleh tak? Takkan kita tak bagi. Cuma kalau kita tak tahu, kita sebutlah. Nanti balik saya semak lah. Kan? Balik saya semak. Tapi kalau kita tahu, tak payahlah marah. Kadang-kadang ada juga ustaz-ustaz ni kadang-kadang dia macam marah bila orang tanya dalil. Kan? Orang tanya dalil kat dia, dia marah pula. Patutnya tak lah marah. Bagi tahulah. Sebenarnya orang-orang tak wajib tahu dalil ni, tapi tak nak tahu juga saya bagilah. Kan? Dan tapi masalah agak doktor, kadang-kadang datang dialog pun tak, masih orang awam lagi. Doktor, dia tak tahu. itu dan sebenarnya bagus juga orang awam nak tahu dalil ni sebab bagi saya lah dia satu usaha untuk kita ustaz-ustaz ni menjadikan pengajian kita ataupun kuliah kita ada kualiti sikit. So kita buat homework sikit. Saya pun sebenarnya sebelum pergi kuliah, saya akan tulis sikit. Saya akan baca sikit, buat homework sikit lah. Contohnya macam esok ni ada kuliah, malam ni saya akan baca-baca sikit. Kadang-kadang dalam kereta dulu kurang sikit lah sebab sekarang ni alhamdulillah ada driver, so saya dalam kereta tu saya boleh baca sikit-sikit, saya boleh semak sikit kan. Nak beritahu supaya kita punya kuliah tu ada sedikit kualiti. Kita bukan cakap kosong lah, kita punya substance lah. Dah, jangan tanya banyak lah. Saja aja nak tengok kawan-kawan dalam TikTok ni baru-baru belajar TikTok. Banyak duduk tanya, mana Dr. Rora, mana Dr. Rora katanya. Tapi doktor pun selalu ada sebenarnya dalam TikTok ni. Sungguh. Dalam TikTok ni saya rasa adalah beberapa asatizah yang lain. Tapi
kita punya FYP ni asyik baca mantra, jampi. Mantra, jampi. Betul. Ah, Gila kalau betul dia orang. ikutkan Hari susah tu dia juga orang nak nak kata nak duduk dalam atas TikTok aras ni. ada naga. Dia sebenarnya orang ada suatu orang sahabat saya ni, dia datang kan, dia sahabat Ana ni, dia datang dekat Tanjung Malim dulu, masa tu duduk Tanjung Malim. Dia duduk pujuk ni, dia kata, Ustaz, you kena buat TikTok, akaun TikTok, you kena buat IG. Masa tu Ana sebut tau, Ana kata, tak payahlah share kan. Facebook pun dah ambil masa banyak dah. Kan? Satu lagi bila kita buka TikTok ni menakutkan juga. Tapi bila dah masuk kuib ni, ada orang tolong jaga, ada admin, PA Ana lah duk jaga TikTok ni, dia lah yang duk buat. Orang kata apa edit-edit video apa semua ni dia duk buat. Jadi masa dia ajar sikit-sikit lah. Tu yang duk tengok ni. Tak tahu macam mana boleh naik tiba-tiba live ni. Kita tengok Sebenarnya naik. doktor, Ha. pada sudut pandang saya lah, TikTok ni bagusnya dekat mana? Kita jumpa orang secara random. Kita jumpa public. Saya pun public juga. Tapi kita jumpa secara random. Dan soalan tu bagi saya telus lah. Kalau macam video-video dakwah saya, orang yang komen tu kita nampak dia betul-betul naif lah. Betul-betul memang tak tahu. Dan dia tanya dalam keadaan dia tak kenal pun kita siapa. Dia dan tengok video kita dan dia tanya secara random. Berbeza dengan Facebook, mungkin yang kecam-kecam lah. Tapi Facebook ni orang lebih menjaga dia punya perwatakan sebab Facebook tu profile dia kan, orang kenal dia siapa kan, orang boleh. Kalau macam TikTok ni kita nak stop orang, kita tak dapat apa-apa sangat pun. Nak kalau yang fake account kan. Tapi bila dia bertanya, adik-adik macam saya buat konten-konten yang ringan pasal cara mandi wajib dan sebagainya. Soalan-soalan tu menampakkan yang ramai sebenarnya orang masih belum tahu dan perlukan kepada input-input yang tepat lah berbanding yang mantra-mantra jampi tadi ni lah. Itu yang kita sangat mengharapkan ustaz-ustaz yang mengajarkan sunnah ni, terutamanya orang-orang macam doktor lah, aktif lagi. Dan kita tengok pun apa Ustaz Dr. Kamilin Jamilin pun dah aktif kan. So banyak juga sambutan. Cuma Kalau dari ni, sudut live tak ada lagi. Live ni inilah apa kena ni. tahan lah, kena tahan mental lah. Kalau koyak jangan live lah. Tapi tak apa, Ustaz punya usaha tu bagus. Teruskan mengajar tentang benda-benda asas, benda-benda basic. Ustaz Syihab pun bagus memandaikan umat. Cuma ialah biasalah bila kita nak buat satu benda yang berbeza, reaction mesti ada. Ada yang suka, ada yang tak suka kan. Sama juga macam mana duk buat mula-mula memperkenalkan, menyambung usaha Dr. Mazhar untuk kenalkan orang dengan ilmu hadis, dengan ilmu sunnah ni. Biasalah orang akan kutuk sikit, orang akan maki sikit. Kita anggap benda tu lumrah kehidupan. Kita nak buat perbezaan, kita akan terima sedikit tekanan. Tapi sebenarnya tekanan tu mungkin bagus juga sebenarnya. Sebab kalau tak ada haters ni, mungkin kita tak beringat, kita mungkin tak berhati-hati dalam kalam kita kan. Bila ada orang tak suka dengan kita ni, kita nak cakap pun kita kena tapis sikit, kita kena jaga-jaga, kena pastikan sumber betul kalau tak jenuh ni kan. Itu mungkin sebagai salah satu hikmah ataupun kita kata rahmat di sebalik yang kita mungkin tak nampak kan. Okey, saya sebelum saya turun Ustaz Syihab saya nak tanya doktor personally lah. Saya ada tengok a few video yang mempertahankan, sebut je lah Habib Omar Hafizahullah. Antara poin penting yang dinyatakan adalah Habib Omar sentiasa menekankan supaya kepada anak-anak muridnya supaya tidak melayan kata-kata buruk daripada orang lain, kecaman daripada orang lain, tuduhan daripada orang lain. Saya nak tanya doktor personally, sekiranya kita berada di tahap di tempat Habib Umar yang dikecam, kononnya dituduh, dikata dengan perkataan yang buruk, adakah sepatutnya kita mempertahankan ataupun kita tetap dengan pendirian jangan layan, biarkan diorang? Pertamanya saya bukan pengikut kuliah-kuliah Habib Omar ni. Dan saya tak tahulah isu apa yang menyebabkan mereka dikecam ke apa ke. Tapi saya base pada diri saya lah, iaitu kalau isu-isu yang melanda sehingga kita dikecam, saya akan pilih tengok isu ni jelas ke tidak pada orang awam. Kalau isu ni jelas, cuma yang komen tu memang jahat saja nak buat fitnah, maka kita pilih untuk mendiamkan diri lah. Sebab apa? Sebab orang dah jelas dah hukum dah. Tapi kalau isu tu tak jelas,
orang pun jadi keliru. Contoh macam tuduhan yang kata Rora kata Tuhan jisim. Ingat? Selalu Tuduhan tanya tu. pernah berlaku. Itu saya nak jawab. Ada seorang tok guru pun dah meninggal lah, tok guru tu. Rahimahullah, moga Allah merahmati dia. Video saya tu dipotong pendek. Sebenarnya video saya tu panjang lagi. Jadi saya huraikan lah. Saya kata, saya tak kata Tuhan berjisim. Saya kata, yang maksud saya adalah kita ni bila berbicara tentang sifat Allah, kita kena tahu Allah tak sama dengan makhluk. Jadi orang yang tak boleh terima Allah di arash dengan mengatakan arash tu tempat, itu pandangan dia. Dan dia cuba mengatakan Allah yang bersifat tinggi tu ulul makanah. Maksud Allah tu kedudukannya tinggi, bukan zatnya tinggi. Kerana dia tak nak menempatkan Allah di arash. Tapi ada satu lagi aliran dalam ahli sunnah ni yang mengatakan Allah di arash. Bagaimana Allah di arash? Dia kata saya tak tahu, saya percaya macam mana yang Allah Ta'ala sebut. Ini yang disebutkan oleh Ibn Abdul Bar dalam kitab dia Tamhid. Dia mengatakan Allah di arash dan dia banyak bawakan dalil-dalil. Dan dia mazhab Maliki, dipanggil sebagai Hafizul Maghrib, seorang hafiz daripada Maghribi, pakar dalam mazhab Maliki. Jadi saya kata, golongan yang menerima Allah di arash, mereka tak mengatakan begini dan begitu. Mereka menyerahkan kaifiatnya kepada Allah, Allah saja yang tahu. Tapi kami terima macam mana Allah Ta'ala kata. Saya bagi contoh, saya kata, seperti mana kita boleh terima Tuhan tu ada zat, sedangkan akal kata setiap Tuhan tu hidup. Akal kita kata setiap yang hidup tu pastinya berjisim. Tapi kita boleh terima Allah hidup tapi Allah tak berjisim. Kita boleh terima, macam itulah kita kena terima Allah itu di atas arash, tetapi kita tak tahu macam mana kaifiatnya, kita tak menyamakan Allah dengan makhluk. Itu maksud saya. Kerana saya berpegang siapa yang menyamakan Allah dengan makhluk kafir. Jadi dia kata Allah sama dengan makhluk, zat Allah sama dengan zat makhluk, sama sebiji, kafir. Tak ada siapa yang shock pada benda tu. Jadi kita kena jawab. Sebab video tu dipotong pendek, jawab. Tapi lepas kita jawab, ada juga yang kecam lagi, fitnah lagi. So kita kata okey lah, kita tinggal lah. Memang dia tak nak faham lah. Dan kita kena ingat, at least kena bertanggungjawab lah. ya. Kena jawab lah. Kena jawab lah. Kalau kekeliruan berlaku, kena jawab lah. Orang keliru ni, kan? Kena jawab lah. Tapi setelah Apalagi kalau kita penjelasan ni berlaku, merugikan orang ramai kan, memang patut bertanggungjawab lah. Ya, maksudnya sama ada dia jawab ataupun mungkin wakil dia jawab, anak murid dia jawab lah. Bila orang tanya tu, kalau berlaku kekeliruan, jangan kena jawab. Kalau kita dah menjelaskan tapi orang masih lagi tak mau faham, then kita kena kata dia memang tak nak faham. Contohlah orang masih ada dekat komen ni yang tanya, TikTok ni bid'ah ke tak? Ni tak nak faham lah ni, kan? Sebab kalau dia menganggap TikTok ni sebagai satu ibadat untuk dia, ibadat yang ada fadilat. Saya main TikTok malam ni, hari ni hari apa? Hari Rabu kan. Malam Rabu ada fadilat khusus, ada pahala khusus. Sedangkan dalil tak ada. Dia termasuk dalam bab bid'ah lah. Tapi kalau dia kata saya main TikTok ke apa, saya nak sampaikan dakwah secara umum saja dan ada pahala umum lah. Tapi tak ada fadilat apa pun hari Rabu, hari Khamis ke, tak ada fadilat khusus pada waktu, pada kaifiat. Dia termasuk dalam bab umum lah. Itu kalau siapa yang nak faham lah. Tapi kalau siapa yang kecam ni, tetap kecam lah. Jadi berbalik kepada soalan saya, adakah kita apabila dalam situasi Habib Omar tu sendiri, pada pandangan doktor, sepatutnya beliau mengambil jalan untuk menjelaskan kerana beliau adalah rujukan dan tuduhan-tuduhan itu menimbulkan kekeliruan kepada orang ramai. Bagi pandangan saya, sama ada beliau ataupun wakil beliau, kena terangkan lah, kena jawab sebab telah berlaku kekeliruan. Jawab. Kan? Tapi saya tak nak lah bila orang persoal, tiba-tiba kata, you benci dengan ni, you benci dengan... Tak semestinya benci, orang tanya je. Orang tanya. Baik, Okay.